Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam hujung minggu. Saya Ahmad Ismail. Hari ni saya nak buat review sikit pasal sebuah MPV yang ada dengan kita ni. Sebuah Nazaria GS tahun 2006. Okey. Selalu Nazaria ni dia memang famous, tapi selalu orang dengar famous pasal masalah dia kan. Okey, jadi hari ni kita nak review secara keseluruhan. Jadi kita nak cerita semualah pasal kereta ni. Jadi seperti yang anda boleh lihat, okey, ini adalah sebuah unit Nazaria daripada tahun 2006, variant GS. Okey. Dekat Malaysia kita diperkenalkan dengan 3 jenis variant, 3 variant untuk Nazaria. Yang ni spek GS lah. Spek GS ni interior dia leather. Interior leather, ada sunroof, okey, ada roof rack. Kemudian didatangkan dengan body kit lah. Okey, body kit macam ni. Kemudian kita ada versi SE. Versi SE ni dia punya perbezaan dia adalah dia didatangkan dengan steering walnut. Dan kemudian dia punya color dia macam SE, variant GS kita ada two tone. Okay, body bahagian upper part color lain, lower part dia color lain. Kalau macam SE, bumper and body dia didatangkan dengan satu warna lah, warna yang sama. Kemudian ada emblem dekat sini, V6 quad cam. Selainnya tak ada apa-apa lah, sama saja. Okay. Dan di penghujung pengeluaran Nazaria di Malaysia sekitar tahun 2008, 2009 macam tu, Nazar telah mengeluarkan, memperkenalkan variant RS. Okay. RS ni dia spek kosong lah, spek kosong. Banyak geng-geng taksi yang banyak pakai kan. Dia kosong, dia datang dengan seat fabric, sunroof tak ada, roof rack pun tak ada. Dia punya body part dia kosong, biasa saja. Dan dia datang dengan bukan sport rim, dia datang dengan rim besi saja, rim kompang kan. Dia main dengan rim kompang. Tapi mechanical semua sama, engine sama, drivetrain sama, powertrain sama. Tak ada apa yang beza pun. Okey. Kemudian kita nak cerita pasal Nazaria ni lah. Nazaria ni diperkenalkan walaupun dia ada 3 variant, tapi enjin semua sama lah. Dia dijana oleh enjin 2.5 V6. Okay, enjin V6 dia ni kuno je, power tak ada latar mana sangat pun, tapi cukup lah. Okay, dia menghasilkan sebanyak 180 horsepower dan 220 Nm of torque. Okay, gearbox 4 speed, gearbox 4 kelajuan dengan overdrive. Okay. Kemudian walaupun enjin dia tu horsepower cuma 180 horsepower dan berat body ni pun almost 2 tan, hampir 2 tan, tapi cukup. Okay. Kita nak cakap under power, itu adalah satu statement yang bagi saya salah lah kot kan. Sebab siapa yang pernah drive Nazaria yang sihat, enjin original lah, kita bukan cakap pasal enjin 2MZ lah, enjin Zafiro lah, enjin ori dah 2.5 V6 ni, power dia cukup dan fun to drive sebenarnya dengan enjin ori ni. Okay. Dia didatangkan dengan depan Nazar ni dia pakai brake disc, belakang drum. Okay. Dan daripada segi luaran, dia design biasa lah, design sebuah MPV based on two box design. Okay, dia ada bahagian kotak pertama ni, bahagian enjin, dan bahagian kotak kedua adalah body. Okay, simple. Dan panjang dia almost 5 meter lah, 4.92 lebih kurang macam tu. Seat layout Nazaria ni dia datang dengan 7 seat. Dia tak ada yang 8 seat Dia memang 7 seat. Row tengah 2 seat individual.
kita cakap macam Captain Seat lah kot kan. Okay, kalau macam yang hampa tengok sekarang ni kereta ni saya dah pakai sport rim Kia tau. Okay, sebab Nazaria ni dia base daripada model Kia Carnival. Kia Carnival ni asal daripada Korea lah. Okay, kemudian Nazar Malaysia telah rebash Kia Carnival ni sebagai Nazaria. Tapi Nazaria ni dia lagi handsome daripada Kia Carnival actually. Sebab dia punya bumper dia punya lampu, dia punya grill nampak lebih sporty. Okay, daripada luaran, okay, macam yang anda boleh tengok. Okay, kereta ni dia datang dengan power antenna untuk radio. Bila kita on radio dia akan naik lah, bila kita off dia turun. Okay, side mirror auto flip. Okay, dan sliding door kiri dan kanan. Okay, dia datang dengan dual sliding door, bukan power punya, hand power lah. Okay, kita nak buka, kita nak tutup, kena pakai power tangan saja. Design Nazaria ni bagi saya, okay, dia design yang masih okey lah. Saya nak cakap nampak moden sangat lagi pun. Sekarang dah 2022, kita dah dihidangkan dengan bermacam-macam jenis MPV kan. Macam pengganti Kia Carnival ataupun Nazaria ni sendiri pun sekarang ni dah memang nampak handsome gila. Okay, so model ni nampak macam outdated sikit lah, tapi masih lagi cantik sebenarnya. Masih lagi cantik, masih lagi manis, sedap mata memandang. Dia punya belakang ni pun masa awal-awal dulu saya nak beli, saya tengok lampu belakang dia design macam Porsche Cayenne yang first model kan. Ala-ala lah sikit-sikit. Okay, dan bila Nazaria ni kalau kita make up dia pun masih lagi nampak solid, gagah dan handsome. Okay, yang ini saya pakai tayar daripada Kia Carnival. So rim dia dah jadi size 15 inci. Kalau original Nazaria kita pakai 16 inci lah. Okay, reason saya pakai 15 inci ni sebab saya nak pakai tayar yang tebal. So dia lebih comfort kan? Untuk keselesaan penumpang memang tip-top terbaik. Okay, dan Nazaria ni kalau selalu orang cerita dia punya aircon dia Masya Allah, memang sejuk lah kan. Okay, so kita akan tengok bahagian dalam pula. Okay, memasuki ruang dalam Nazaria ni. Okay, ni kita view round untuk row tengah. Row tengah ni, okay, kalau macam kita boleh tengok ni, dia ada 2 seat. Okay, seat ni sangat selesa, tight support cukup. Okay, orang dewasa memang boleh duduk dengan selesa lah. Okay, kita ada armrest. Kita ada armrest kiri kanan, ada food tray. Okay, ada seat pocket lah untuk penumpang belakang simpan barang apa-apa. Okay, Nazaria ni untuk penumpang tengah dia ada seat belt yang biasa dekat tepi ni, dan juga dia ada lap belt. Okay, lap belt ni macam saya selalu pakai untuk apa, secure ni lah, baby seat ni kan. Baby seat kita letak sini, so kita pakai lap belt ni lah untuk secure dia. Okay, okay, kemudian bahagian tengah di sini ada cup holder. Cup holder ni jarang pakai, takut budak-budak terpijak, jadi biasanya memang disimpan lah, tak bawa keluar pun. Okay, jadi untuk penumpang belakang masing-masing akan dapat aircon seorang satu lah. Tiap-tiap orang akan dapat aircon seorang satu. Okay, ada reading lamp yang boleh on personal. Okay, dan ada sunroof. Okay, ni bahagian third row. Okay, sekarang ni third row ni sangat selesa. Dia full size MPV ya. Kena ingat ini adalah full size MPV, bukannya
MPV yang jenis 5+2 seat tu, yang jenis kecil macam Alza ke apa. Yang ni adalah full size MPV. Jadi di row belakang ni orang dewasa boleh duduk dengan selesa. Okay, macam tadi saya cakap, seat yang row tengah ni kan, tight support cukup. Okay, so boleh tengok. Okay, okay, paha saya disokong sepenuhnya oleh seat ni. Saya boleh duduk dengan selesa. Ada armrest. Okay, aircon duduk atas muka lagi, atas kepala lagi. Okay. Dan untuk orang yang duduk di seat belakang, okay, saya tunjuk sekejap. Okay, ini untuk penumpang yang duduk di last row. Okay, tight support. Daripada segi tight support, nak compare dengan second row, dia agak pendek sikit, tapi masih selesa. Okay, dan kita punya belakang ni pun kita boleh adjust untuk recline. Macam saya position macam ni lah. Okay, macam ni. Okay, saya akan suka duduk macam ni. Okay, jadi untuk penumpang belakang ni, dia ada cup holder. Dan kereta dulu-dulu selalu memang ada ashtray lah. Ni ada ashtray. Dekat sebelah sana pun ada ashtray. Okay, ada aircon. Sini ada tempat untuk sangkut baju ke, kalau balik kampung kan, selalu wife orang perempuan ni dia selalu iron siap-siap baju dia. Dia nak pakai apa, dia iron, so boleh gantung kat sini lah. Okay, dan quarter window ni kita boleh buka. Ni ada switch kat sini, dan driver pun boleh control dekat depan. Okay, ada armrest. Ada storage dekat dalam armrest ni, untuk kadang-kadang anak-anak simpan handphone ke, kan. Okay, so memang selesa dekat belakang ni. Okay, headroom pun not bad. Okay, legroom memang generous, sangat luas. Okay, buka je pintu driver ni. Okay, alright, ni habis dah maksimum lah ni. Kereta lama-lama dia memang dia punya bukaan pintu dia tak cukup besar macam kita baru-baru kan, tapi okey, luas juga. Okay, bila kita buka je pintu ni, dekat bahagian pintu ni pun kita dah nampak dah. Kalau masa tahun 2003 dulu kereta ni dilancarkan, macam ni dah memang mewah lah. Biasanya dia datang macam ni. Okay, atas ni bahagian ni leather. Okay, bawah ni hard plastik lah. Okay, dekat bawah ni kain, dia fabric. Okay, dan ada lampu ni. Lampu ni indikator bila kita buka, sebenarnya orang daripada belakang boleh nampak kita buka pintu. Dan biar waktu malam lampu ni macam paddle lamp lah. Kita nak tengok dekat bahagian bawah ni ada lopak air ke kan, tak lagi berlemuh pula kasut. Okay, jadi dekat door trim ni, dekat doorkat ni, kita ada kontrol untuk tingkap lah. Tingkap penumpang dengan tingkap bahagian driver. Tingkap driver, tingkap penumpang. Dan ada lock untuk tingkap. Okay, seat driver ada kawalan elektrik. Okay, untuk ke belakang, ke depan. Okay, untuk recline. Okay, dan ini ada lumbar support. Okay, bahagian steering. Okay, steering dia power steering, hydraulic. Okay, kat steering ni kita ada audio control lah, untuk volume, untuk channel, untuk tukar mode kan. Ni bahagian panel meter. Okay, bahagian panel meter. Alright, bahagian tengah. Okay, gear knob. Ada button hold, function hold kan, function overdrive.
yang saya ceritakan tadi. Okey. Okey, ni switch untuk kontrol blower belakang bahagian penumpang. Bahagian penumpang pun boleh kontrol sendiri kalau nak. Tapi kalau kita nak kontrol bahagian belakang, kita kena pusingkan ini ke R. Okey, kita pusing ke R. So kita boleh kontrol speed guna knob dekat belakang lah. Okey, kalau kita nak kontrol daripada depan, just kita pusing kat sini saja. Okey. Ini untuk on blower bahagian hadapan. Okey, dan depan dan belakang dia berkongsi temperature control yang sama lah. Ini untuk kontrol airflow bahagian depan. Okey. Entertainment unit. Okey, head unit sekarang ni dah pakai DVD player MP5. Okey. Yang ni bukan Android player lah. Okay. Player ni dah ada GPS. Okay. GPS dia masih function. Dia akan trace speed kita bila kita bergerak. Okey, jadi saya suka on benda ni bila tengah drive lah kan. Sebab kadang-kadang kita tak sedar speed limit dekat tempat jalan kita lalu tu. Okey, jadi dekat radio ni, dekat GPS ni kita boleh tengok speed dan dia akan alert kita. Okey, speed limit dekat kawasan yang kita tengah lalu tu berapa. Okey, jadi memang berguna lah. Ini macam biasalah button hazard. Okey, ni rear screen heater. Yang ni kita tekan, dia akan on semua lampu dekat bahagian belakang. Jadi malam-malam kalau kita drive, okey, bila malam-malam kita drive, anak-anak buat apa kat belakang kita nak tengok, just on switch ni lah. Switch spotlight, wiper belakang. Okay. Ini switch untuk side mirror flip. Okay. Dan ini adalah switch untuk parking pole. Okay. Okay, parking pole tu saya tambah sendirilah daripada Toyota Estima. Okay. Ni features ni macam awal-awal dulu menarik juga. Okay, kita nak isi minyak. Okay, fuel door tu kita pakai button tau. Tekan ni. Tekan ni. Dia akan membuka fuel door lah. Kita isi minyak. Okay. Okay, di bahagian atas, okay, ni dome light dia. Ada reading lamp kiri kanan. Ini switch untuk kontrol tingkap belakang. Okay, bila saya tekan ni, okay, tengok. Okay. Okay, bila saya tekan ni, tingkap belakang tu akan buka tutup. Okay, sunroof ni 2 step. Kita boleh jongkit dia. Kita boleh slide buka macam biasa lah. Okay, masih berfungsi dengan elok, tak ada leaking. Okay, ni shade depan, ada vanity mirror dan ada lampu. Sama juga dengan bahagian penumpang, ada vanity mirror, tersedia lampu. Okay. Dia punya kemasan dalam memang mewah lah. Okay, kita pegang bumbung ni, kita rasa dia memang material yang berkualiti. Cuma dashboard ni saja. Dashboard ni tak upaya lah. Ni memang mana-mana Nazar pun, yang mana yang umur sebaya dia, memang akan jadi masalah lebih kurang macam ni.
Tapi ni kira dalam condition yang masih elok. Ada yang dah sampai terkopak semua kan. Ni masih okey lagi lah. Ni saya ada tambah auxiliary water tank gauge. Cuma reading dia tu tak betul sebab sensor dekat depan tu rosak. Tapi saya dah beli sensor baru dia. Okey, sensor baru saya dah beli. Bila kita dah ganti sensor ni, reading ni akan okey balik lah. Aircon sejuk. Sejuk beku kan. Bawah ni ada ruang untuk simpan barang kat window. Untuk bahagian simpan barang, Nazario ni memang generous lah. Banyak tempat kita boleh simpan barang. Dekat bawah seat ni ada lagi laci. Drawer yang bawah seat ni specialnya sebab dia ada kunci. Okey, dia ada kunci. Kita boleh kunci ashtray depan. Okey, glove box. Glove box ni bila kita malam on lampu, tengok dia ada lampu. Okey, kalau tanya saya, sonok tak Nazario? Sonok bang. Jaga elok-elok, maintenance buat, tak skip. Memang best. Okey, ni bahagian kargo dia. Bonnet kita dah buka. Ni ada lampu. Turbo space dia. Macam tadi saya kata tadi kan, seat ni saya dah adjust. Dah adjust untuk keselesaan penumpang belakang. Tapi kalau tak ada barang dalam bonnet ni, nak ke belakangkan lagi pun boleh, tak ada masalah. Rail dia, seat railing dia tu panjang sampai ke belakang. Tadi saya cerita pasal Nazario SE kan. Nazario SE dia menggunakan steering walnut. Nampak steering kayu. Dan saya ada dalam simpanan saya lah grill chrome daripada Kia Carnival. Ini untuk kosmetik lah, siapa yang minat make-up kereta dia pakai tu nampak seri lah. Steering biasa dia just PU saja, polyurethane. Ini saya pakai cover lah. Sedap sikit genggam kan, lembut. Okay. Okey. Kalau sekarang semua dah tengok kan video Nazario ni, mungkin ada yang masih berminat untuk guna Nazario. Okey, tapi ada yang takut, ada yang skeptikal dengan momokkan biasalah user-user dekat Malaysia ni. Okey, so Nazario ni kalau nak pakai masih berbaloi sebab harga dia sekarang memang murah. Anda boleh dapat, okey, hampa boleh dapat Nazario ni serendah harga RM6,000 untuk sebuah unit yang boleh digunakan. Boleh digunakan ni maksudnya mechanical okey lah, kita tak cakap perfect. Interior tak boleh demand, tak boleh bercakap apa-apa lah kalau seat pecah. Tapi kalau macam unit yang saya ada sekarang ni, memang seat semua boleh tengok. Seat memang cantik, tak ada pecah apa. Belakang tak ada apa. Sunroof, roof liner tak ada koyak kan. Sunroof semua function. Okey. Untuk serendah harga RM6,000 boleh dapat yang contohlah condition pecah-pecah sikit. Okey, macam kalau yang sempurna mungkin boleh dapat dalam harga 10 ke 11,000. Ni cerita untuk yang unit enjin original lah. Mungkin ada yang dah convert, dah masuk enjin Toyota, enjin Zafiro. Tapi biasanya yang mana pakai enjin Toyota tu harga dia akan lebih mahal, sekitar dalam 14 ke 15,000. Yang enjin Zafiro ni harga dia rendah sikit, mungkin dalam 9,000, 10,000. Okey, sebab tertentu lah. Saya nak komen lebih pun sebab saya tak pakai model yang dah convert kan. Saya pakai enjin original. Okey,
Kemudian okey, daripada segi maintenance, Nazaria ni kalau yang pakai enjin original, dia punya spare part dia memang senang dapat. Mana-mana kedai spare part rasanya ada je barang dia. Dan dia punya barang pun taklah mahal sangat. Nak kata tak mahal sangat, saya kata tak mahal lah, bukan tak mahal sangat, memang murah. Okey, macam lower arm dia kita boleh dapat satu unit dalam 150. Dalam Shopee mungkin boleh dapat dalam 130. Okey, drive shaft dia pun sebelah boleh dapat dalam Shopee mungkin dalam 130, 150 ke 200 ringgit. Depends on grade lah, grade dan brand. Barang-barang yang biasa-biasa macam airflow sensor pun kalau boleh beli yang aftermarket punya, starting price dalam RM50 boleh dapat. Tapi kalau nak yang original mungkin dalam RM600, RM700. Mahal lah barang original dia kan. Okay, cuma kebaikan dia adalah barang-barang dia ni dia ada yang berkongsi dengan beberapa jenama lain lah. Kalau macam airflow sensor tu dia sama dengan BMW, enjin M54, macam tu. Dia punya airflow sama, airflow sensor sama. Jadi boleh share. Maknanya share tu mungkin pergi dekat Halfcut, dapat second hand unit daripada BMW ke kan. Kalau tak mau ambil yang Nazaria punya, bolehlah pakai yang tu, sama saja. Kemudian daripada segi penjagaan, okey, maintenance tadi saya cakap maintenance tu lebih kepada cost lah. Penjagaan ni pun sama juga maintenance. Tapi penjagaan daripada segi rutin ni lah. Rutin maksudnya yang kita boleh buat sendiri. Okey, apa yang user Nazaria kena buat adalah kena sentiasa monitor paras air. Okey, coolant. Saya tak suka cakap air sebab sebenarnya masalah Nazaria ni banyak berpunca daripada air. Okey, bila orang guna ayak, okey, kita cakap ayak lah, saya lagi selesa cakap Kedah. Bila kita guna ayak, kita tahu ayak ni dia sebenarnya adalah penyejuk yang baik lah. Between coolant dengan ayak, sebenarnya ayak lagi cepat memindahkan haba untuk transfer heat. Tapi sebab ayak ni maksimum temperature yang dia boleh tahan cuma 100 darjah Celsius. Lebih daripada 100 darjah Celsius, apa yang berlaku adalah ayak dia akan mendidih. Okey, ni basic fizik lah. Dia akan mendidih dan menjadi wap. Okey, jadi kalau berlaku malfunction dalam cooling system kita, orang yang pakai coolant sebenarnya dia akan ada masa lebih untuk selamatkan enjin dia berbanding orang yang pakai ayak. Kemudian ayak ni dia, dalam ayak dia ada mineral. Okey, dia ada mineral. Jadi dia akan berkarat, dia akan bertindak balas dengan oksigen dan dia akan membentuk karat lah. So karat ni dia musuh utama dalam sistem penyejukan enjin kita lah. Jadi bila kita pakai coolant, kita dapat dua manfaat yang utama kita akan dapat adalah jumlah haba yang boleh ditransfer tu lebih tinggi. Okey, mungkin dia punya takat suhu, takat didih dia tu ada yang heat coolant boleh sampai 110 darjah Celsius, 115, okey, 106. Jadi kita boleh kita ada satu julat range yang lebih berbanding dengan ayak. Dan kemudian coolant ni sendiri dia tak karat lah kan. Bila tak karat, kita punya blok dekat dalam tak karat, kita punya water pump pun tahan lama, kita punya thermostat pun dia tak berkarat. So jadi dia tak jam. Banyak kelebihan yang kita boleh dapat. Kita punya radiator dia punya sirik-sirik tu kecil, sempit lah. Jadi bila ayak karat tersumbat dekat dalam laluan tu, dah overheat kan. Bila pakai coolant tak ada karat, jadi radiator pun bersih, water pump pun tahan lama, kita punya thermostat pun cantik kan. Kalau dia nak rosak pun bukan disebabkan karat lah. Jadi kita dah kurangkan ke orang kata apa, dia punya inilah dia punya kecepatan nak rosak tu kan. Alright, itu saja ayak yang penting. Ayak dan servis lah. Servis
Nazaria ni kita pakai minyak enjin lebih kurang dalam 7 liter, 6.5 7 liter macam tu lah, 2 tong lah basically kalau yang jenis 4 liter tu. Okay. Dan minyak enjin pun janganlah pakai yang murah. Memanglah orang cakap minyak kereta lama ni pakai minyak enjin murah je cukup, tapi jangan macam tu lah. Jangan. Kita kalau kita sayang kereta kita, pakailah, spend duit lebih sikit, beli minyak yang mahal sikit. Okay. Kereta saya ni saya pakai Manol molybden semi 1040. Dan saya ada tuang lagi aditif Ceramo ester. Okay, untuk pastikan enjin saya berfungsi dengan lancar lah, kan. Enjin dah lama, enjin dah tua ni, kita bubuh lah benda-benda yang proven lah. Bukan benda-benda yang tak apa-apa orang duk iklan tu kita duk bubuh tuang suka lah enjin, jangan. Okay, benda yang proven dan memang sesuai dengan enjin kita. Okay, kena jaga servis, jaga coolant. Okay, yang lain-lain tak ada apa-apa sangat. Okay, spark plug tu biasalah. Spark plug dia Nazaria ni, kalau tak mau sakit kepala, pakai yang platinum ataupun iridium. Pasal apa? Sebab walaupun dia pakai enjin V6, tapi V6 dia adalah layout untuk front wheel drive, jadi dia melintang. Bila dia melintang, maka hip belakang tu dia akan jadi sempit sikit. Okay, bila dia sempit sikit, segala jenis maintenance yang melibatkan hip belakang tu akan jadi susah sikit. Bila susah sikit, kita bawa pergi dekat workshop, upah dia akan jadi lebih sikit. Bila lebih sikit, kita pun tak nak buat gerak-gerak. Jadi bila kita pakai plug platinum ataupun iridium, dia punya sela masa untuk kita servis, untuk kita ganti plug tu, dia lebih lah, dia lama sikit baru kita nak kena tukar plug tu. Kalau kita pakai plug copper biasa, boleh, tak ada masalah. Tapi bila kita nak kena tukar tu, kerak lah. Bila setiap kali kita nak tukar, upah kita kena tu sama je macam kita tukar upah plug, macam upah untuk tukar plug iridium ke platinum ke, sama saja. Cuma kita nak kena tukar gerak, rugilah kat situ kan. Jadi kita keluar duit sekali, kita beli plug yang okey sikit, kita pakailah. Okay. Dan kemudian daripada segi powertrain, kita pakai timing belt. Okay, kereta ni dia pakai timing belt. Jadi timing belt untuk Nazaria ni, satu lagi lah, timing belt untuk Nazaria ni dia special sikit. Selalu untuk kereta yang pakai timing belt, kita cuma ada satu saja timing belt, betul tak? Maknanya ada satu timing belt yang akan pusing lah, daripada crankshaft pulley ke cam pulley. Cam pulley kalau ada dua-dua lah tu, dia akan ada tensioner sebagainya, water pump. Okay, untuk Nazaria ni dia ada satu main belt yang panjang tu, dia akan pusing cam pulley head belakang dan head depan. Lepas tu ada water pump sekali pun dia nak kena jalankan sekali. Lepas tu crank pulley. Okay, tapi Nazaria ni dia twin cam untuk setiap head. Jadi ada 4 batang cam. Cam yang kedua untuk setiap head tu digerakkan oleh belt kecil tau, dekat sebelah belakang enjin tu. Maknanya satu head akan ada satu timing belt kecil. Jadi kita ada 2 head, jadi ada 2 timing belt kecil dan satu timing belt besar. Jadi satu set timing belt Nazaria ni dia ada 3. Belt panjang, belt kecil 2. Okay, jadi mahal lah. Okay, daripada segi set timing belt tu sendiri mahal, upah untuk tukar timing belt tu pun lebih, sebab kerja lebih kan. Sempit lagi V6, tahu-tahu je lah. Okay. Jadi timing belt pastikan bila tukar pakai yang original. Jangan beli brand mengaut-mengaut. Beli yang original dan pastikan buat dekat bengkel yang betul, pomen yang tahu. Sebab engine marking Nazaria ni, kalau orang yang tak familiar, dia memang akan mudah confuse. Bila dia mudah confuse, mungkin dia akan tersilap pasang puli tu. Marking tu dia ingat sama, tapi dia dah lari dah marking. Bila lari marking, power tak ada kan, haywire lah, enjin jadi berserabut, knocking, segala-galanya. Okay, so benda itu je nak kena bagi perhatian. Daripada segi costing, sebenarnya tak jauh beza pun dengan nak maintain Estima yang pakai enjin 3.0 1MZ kan. Orang yang pakai enjin apa lagi yang pakai timing belt lah, saya tak cerita yang pakai timing chain. Enjin yang pakai timing belt lebih kurang saja sama. Daripada segi fuel consumption, Nazaria kuat sikit kalau kita drive dalam town.
Tapi kalau kita drive atas highway, dia okey lah. Kita nak cakap jimat sangat pun, kereta ni pun dah umur berapa kan. Tapi dengan harga dia sekarang, dengan kapasiti penumpang yang kita boleh bawa, keselesaan dengan aircon sejuk, ruang, okey, rasanya tak patut kot kita nak sembang pasal minyak ni. Kalau nak jimat minyak, kita jangan naik kereta besar, kita naik kereta yang kecil-kecil je. Betul tak? Okey. Okey, itu saja. Sebagai perbandingan yang terakhir lah, siapa yang nak pakai Nazaria ni, kalau boleh bela sebuah Proton Camp Pro, hampa boleh bela Nazaria ni. Boleh sangat, daripada segi costing. Okey, kemudian orang yang nak pakai Nazaria ni kena rajin buka bonet, cek ayak. Itu je, cek ayak. Kalau tak mau sakit kepala, saya tak nak cerita lah kat sini, sebab kalau saya cerita nanti ramai orang duk condemn saya kan. Sebenarnya saya nak sebut pasal thermostat tu, tapi tak apalah. Siapa yang berminat nanti boleh PM saya ke, boleh komen, boleh contact saya. Saya boleh cerita lah pasal apa yang boleh dibuat kalau nak mengurangkan kekerapan untuk kita buka bonet kat kerap ni kan, tengok ayak apa semua. Boleh tanya saya. Okay, so far okay, best, kata ni best. Okay, sehinggalah bini je yang bunyi kot, anak tak bunyi. Anak kita ni dia macam mana pun dia ikut je kita. Mungkinlah bini, abang anak kita barulah kita cari kereta lain. Itu saja. Okay, lain-lain tak ada apa. Sonok pakai Nazaria ni, dia adalah MPV pertama saya kan. MPV pertama saya dan banyak mengajar saya lah. Okay, mengajar saya menggunakan kereta yang bersisi besar. Okay, lupa nak beritahu sebab dia punya sisi 2.5. Okay, 2.5 liter, 2500 cc. Jadi dia punya road tax dia mahal sikit lah. Setahun dalam RM840 macam tu, 838 kot. Insurans kereta lama kan. Kalau third party fire and theft, lebih kurang dalam 400 lebih kot, 400-500 ringgit. Kalau first party mungkin dalam standby lah 700-800. Road tax 800 lebih. Tu je, tak ada apa. Minyak full tank dalam RM150. RM150 tu saya daripada Kulim ni, saya boleh drive sampai ke KL, sampai Bangi. Dan ada lebihan, saya boleh belajar sikit lah nak ke Port Dickson. Saya pernah buat. So cuma nak pergi Port Dickson tu saya kena top up dalam RM50 kot. Okay, tak ada apalah, tak ada apa lagi saya nak cerita pasal kereta ni. Rasanya dah cerita habis dah. Kalau ada apa-apa yang berminat dekat hampa semua, ada apa-apa yang hampa semua minat pasal kereta ni, nak tanya, ingin tahu, komen ataupun PM saya. Okay. Kemudian kereta ni saya nak jual. Kereta ni saya nak let go, disebabkan saya dah ada pengganti dia. Okay, walaupun saya sangat sayang kereta ni, sebab saya dah banyak spend masa saya untuk kereta ni. Saya banyak spend duit saya untuk kereta ni. Saya nak melepaskan dia pun masih terasa sayangnya. Sebab masa, duit kita boleh cari, masa tu lah, masa yang kita spend dengan dia, pengalaman, kenangan kita dengan dia, bawa anak-anak berjalan, kegembiraan anak-anak dengan kereta ni kan. Anak saya membesar dengan kereta ni lah bila nak pergi jalan-jalan. Okay, jadi kereta ni saya nak let go. Saya nak let go kepada yang berminat dengan harga RM10,000 sahaja. Dengan harga RM10,000 tu, anda akan dapat sebuah Nazaria yang buy and drive lah. Buy and drive. Dan saya akan bagi sebuah lagi free gift. Okay, pasal apa saya kata sebuah lagi free gift? Okay, di penghujung video ni anda akan lihat apa free gift tu. Okay,
Free gift tu bertayar 4, berpintu 4, sama juga macam Nazaria ni. Okey. Okey. Saya akan bagi free kepada pembeli kereta saya ni. Maknanya buy one free one lah. Buy one free one. Offer ni terhad kepada seorang je lah kan. Mana ada boleh 2 orang nak beli, seorang je lah beli. Seorang pembeli yang membeli kereta saya ni, dia akan dapat kereta ni. Dan yang saya nak bagi tu condition buy and drive. Nama kereta ni memang nama saya. Kita boleh tukar nama, tak ada apa-apa masalah. Okey, apa-apa yang berminat, sesiapa yang berminat boleh contact saya. Saya akan bagi nombor phone saya dekat ni lah, dekat description. Boleh hubungi saya. Okey, nanti kita nego lah, kita sembang macam mana. Okey. Okey, sehingga bertemu lagi, saya akan buat video-video yang lain. Minta maaf atas segala kekurangan. Ini adalah video pertama saya. Okey, dia harap anda semua berjaya menikmatilah apa yang saya nak sampaikan. Okey, dapat terima apa yang saya nak sampaikan pasal kereta ni. Nazaria ni adalah sebuah MPV yang seronok digunakan. Jangan takut. Takutlah kalau berjumpa orang yang salah, tapi kalau berjumpa orang yang betul, anda adalah seorang yang berjiwa kental, sanggup, ingin lari dari kebiasaan, nak berjimat, dan anda tahu demo kena bare. Okey, belilah Nazaria, memang best. Okey, sehingga bertemu lagi, saya Amar Ismail. Assalamualaikum. Okey, tadi saya cakap siapa yang beli Nazaria ni akan dapat Kia Carnival kan. Okey, so kita nak tunjukkan kereta yang anda akan dapat tu lah. Okey, spare car. Okey, kereta yang anda akan dapat. Condition tip top. Luar tak ada apa yang salah pun. Okey, cat pun cantik lagi. Siap ada sport rim lagi. Okay. Cuma interior dia kena cuci sikit lah. Interior complete lagi. Okay, interior masih complete lagi. Okay, cuma lampu lah kuning sikit. Lain tak ada apa-apa masalah pun. Okay, kereta in fairly good condition lah, exterior.